Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Ustazah harap anak-anak sihat di samping keluarga tercinta. Hari ini kita akan belajar Hijrah Membawa Rahmat bahagian 1. Baiklah anak-anak, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Jom kita baca doa untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak, jom kita tengok apakah objektif dalam tajuk ini. Dalam tajuk ini, murid-murid akan dapat menyatakan pengertian hijrah dengan betul. Yang kedua, menerangkan faktor-faktor yang mendorong hijrah ke Madinah dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa penting selepas Rasulullah SAW menerima perintah hijrah ke Madinah dengan betul. Dan yang keempat, menjelaskan peristiwa ketibaan Nabi Muhammad SAW di Quba dan di Madinah dengan jelas. Mari kita lihat gambar ini. Apakah yang anak-anak sedang lihat? Bagus. Ya, gambar pertama menunjukkan gambar orang sedang berpindah. Seterusnya, gambar yang kedua iaitu gambar murid yang mendapat keputusan gagal dalam peperiksaan telah berusaha dan akhirnya mendapat keputusan yang cemerlang. Baiklah anak-anak, Ustazah nak tanya, apakah itu hijrah? Ya, hijrah bermaksud perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Hijrah dalam Islam pula bermaksud perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Anak-anak, apa agaknya faktor-faktor berlakunya hijrah Nabi Muhammad? Mari kita kenal pasti apakah faktor-faktor hijrah berlaku. Pertama, perintah Allah supaya Nabi Muhammad berhijrah. Kedua, musyrikin Mekah telah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Seterusnya, umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada yang dibunuh dengan kejamnya. Selain itu juga, hijrah berlaku kerana pelawaan penduduk Madinah ke atas orang Islam di Mekah. Nabi Muhammad berhijrah setelah mendapat perintah Allah melalui malaikat Jibril. Baginda menemui Abu Bakar dan membuat perancangan rapi dan tersusun bersama-sama beberapa individu yang terlibat. Antaranya ialah Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan menuju ke Madinah melalui jalan yang jauh dan mencabar. Seterusnya, Abdullah bin Abi Bakar selaku pemberi maklumat berkaitan pergerakan musuh. Penghantar bekalan makanan kepada Nabi Muhammad di Gua Thur iaitu Asma binti Abi Bakar. Dan seterusnya, Amir bin Fuhairah yang ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma menggunakan kambing gembalaannya. Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Talib tidur di katil baginda bagi mengelirukan musuh. Dengan izin Allah yang Maha Berkuasa, baginda berjaya melepaskan diri daripada kepungan tersebut.
Lalu baginda dan Abu Bakar menuju ke Gua Thur. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad dan menawarkan hadiah lumayan kepada sesiapa yang berjaya menangkap baginda. Setelah 3 malam bersembunyi di Gua Thur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah. Seorang musyrik, Suraqah bin Malik, berjaya menemui jejak Nabi Muhammad tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Lalu perjalanan hijrah diteruskan dengan tabah dan tawakal. Baiklah anak-anak, apa yang terjadi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baik baginda Abu Bakar? Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya tibalah di Quba. Baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam dan dinamakan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, baginda dan sahabatnya itu tiba di Madinah. Ketibaan mereka disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid yang bernama Masjid An-Nabawi. Setelah itu, negara Madinah menjadi aman makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, inilah bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan corak pemerintahan Islam yang adil dan saksama serta tidak menindas golongan-golongan bukan Islam di Madinah. Anak-anak sekalian, mari kita melatih minda dengan latihan gamifikasi ini. Semoga anak-anak memahami isi pelajaran yang telah dipelajari sebentar tadi. Semoga bertemu lagi pada pembelajaran sirah tajuk Hijrah bahagian 2, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.